أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, yakni berjayalah hidupnya di dunia ini, berjayalah hidupnya di akhirat nanti, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih, segala puji bagi Allah di atas kurniaan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita. Ya, walaupun ada ketikanya Allah menimpakan musibah kepada kita. Kita tak suka dengan musibah, kita tak gemar, ya, kita tak seronok bila ditimpa musibah. Tapi sebenarnya ada banyak hikmah di sebalik musibah. Ya. Alhamdulillah, kita masih lagi boleh meneruskan solat berjemaah di masjid dan menjalankan kuliah pengajian. Arahan daripada Jabatan Agama Islam Perak, ya, menerusi arahan yang sebelum ini, katanya diteruskan seperti biasa, tak ada apa-apa perubahan. Walaupun kes meningkat, kita dari seorang ingatkan tutup balik. Tapi Alhamdulillah, arahan daripada Jabatan Agama kata macam biasa je, terus je. Ya? Dan ada sebahagian lagi negeri-negeri yang masih belum lagi dibuka. Dan kita Alhamdulillah di Perak dapat meneruskan seperti biasa. Baiklah, saya sebenarnya tuan-tuan ni kalau ikut minggu lepas jadualnya, tapi dah terlupa pasal lama benar tak datang. Dah terlupa pula kuliah. Ya, hari Ahad minggu lepas. Tapi digantikan pada hari Sabtu ini. Okey, kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam. Kita dah sampai pada muka surat 51 di bawah tajuk kelebihan orang yang bersabar atas kematian anak. Macam kita lah sekarang ni tuan-tuan ya, banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang mati. Sebenarnya kalau bukan asbab Covid pun, tiap-tiap hari ada sahaja orang yang mati. Cuma sekarang ni kerana Covid tengah menyerang, jadi ramai yang mati kena Covid. Sebelum ada Covid, ramai juga yang mati. Mati lemah, mati tercekik, mati aksiden. Tak ada sakit pun mati juga. Tengah elok berjoging dekat Taman Tasik, tiba-tiba terjerombak, jatuh. Kan? Tengok-tengok udah tak menyawa. Bila cek nadinya udah tak berdenyut. Rupa-rupanya kena serangan jantung. Padahal dia tak ada rekod sakit.
mati juga. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana juga kamu berada, kematian pasti mendapatkan kamu sekalipun kamu menyorok di sebalik tembok yang kukuh lagi tinggi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak lewat sesaat dan tidak cepat sesaat. Maknanya on time. Bila dah sampai masanya, kita akan mati juga. Jadi tajuk kita ni kalau yang mati anak. Tapi sekarang ni kita tengok budak-budak dia kurang kesan daripada COVID ni. Sebab imun budak-budak, ketahanan badan budak-budak ni dia lebih tahan daripada kita orang dewasa ni. Budak-budak banyak yang kena COVID, lepas tu elok aja sihat. Dia boleh main, dia boleh melompat. Dia cuma demam sikit-sikit aja. Kita yang tua-tua ni yang kena teruk. Sesak napasnya dengan hilang deria rasa dan seumpamanya lah. Sehingga menyebabkan kematian. Jadi tajuk ni dia kata macam mana orang yang kematian anak dan dia bersabar. Baik, kita nak tengok hadis yang kedua. Imam Muslim merekodkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya daripada Abu Hassan. Beliau berkata, 2 orang anakku meninggal dunia. Aku pun berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kami mendengarnya, ia memberi ketenangan pada hati kami mengenai orang yang sudah meninggal dunia. Beliau berkata, ya, kanak-kanak adalah penghuni-penghuni kecil syurga. Mereka duduk bersebelahan dengan ayahnya atau sebelah kedua ibu bapanya, sambil anak itu memegang hujung baju ibu bapanya atau tangannya seperti mana aku memegang hujung bajumu ini. Anak itu tidak akan berpisah dengan ayahnya sehinggalah Allah memasukkannya dan ayahnya ke dalam syurga. Maka siapa-siapa yang anaknya meninggal dunia masa kecil, sabar je lah. Ada kelebihan yang Allah nak bagi sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu. Masa depan anak kita tu entah ke bila dia dah besar dia tak jadi orang, dia jadi jebon. Jadi malapetaka pula kepada kita. Tapi bila dia mati masa kecil-kecil, tapi tak bolehlah pula bila kita geram dengan anak kita, kita kata, kamu ni kecil-kecil tak nak mampu. Kalau aku tahu hari tu daripada kecil aku dah picit bagi mati. Tak boleh cakap apa itu, kita tak tahu masa depan anak kita. Cuma kalau dia mati sewaktu kecil dan kita sabar, ada hikmahnya. Iaitulah apa dia? Nanti masa di hari akhirat, anak kita akan pegang baju kita. Macam atas dunia jugalah. Bila kita bawa anak kita pergi ke mana-mana, pergi ke kedai, anak kita akan pegang baju kita. Nak berkepit je kerjanya. Itu masa kecil. Dah besar nak suruh pegang, nak suruh peluk, nak suruh ikut kita pergi kedai pun tak nak. Nak ikut kita pergi berjalan pun dia tak nak. Dia nak ikut kawan dia aja. Rupanya macam itulah. Di hari akhirat nanti, anak kita akan pegang baju kita. Kemudian dia kata apa dia? Saya takkan masuk ke dalam syurga sehinggalah ibu bapa saya masuk sama-sama dengan saya. Tu yang kata anak yang mati sewaktu kecil. Terdapat beberapa kisah menarik yang menunjukkan keperwiraan iman sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan kesabaran, keredaan dan keimanan mereka ketika menerima ujian kematian anak. Antaranya adalah kisah menarik Ummu Sulaim radhiyallahu anha, seperti mana yang direkodkan sepenuhnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ummu Sulaim ni kalau tuan-tuan masih ingat, ketika Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah,
masing-masing semua nak pakat bagi hadiah kepada Nabi. Ada yang kata, ya Rasulullah, mehlah tidur rumah saya. Ada yang kata, ya Rasulullah, mehlah makan rumah saya. Masing-masing pakat nak bagi hadiah. Kemudian Ummu Sulaim ni pun dia nak bagi hadiah juga. Tapi dia ni orang semekin. Tak ada apa dia nak bagi. Tahu apa yang dia bagi? Dia kata, ya Rasulullah, saya ni orang miskin. Tapi saya nak bagi Rasulullah hadiah. Tapi saya tak ada benda saya nak bagi. Jadi saya hadiahkan anak saya kepada Rasulullah. Iaitulah Anas bin Malik. Anas bin Malik yang merupakan khadam. Yang merupakan orang yang berkhidmat kepada Nabi. Dia masih kanak-kanak lagi. Umurnya 10 tahun. Masa tu umur Nabi lebih kurang 53 tahun. Masa Nabi hijrah. Kemudian 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. Maknanya dia bersama dengan Nabi 10 tahun. Umurnya masa tu 10 tahun. Kemudian dia duduk bersama dengan Nabi 10 tahun. Rasulullah wafat. Maknanya umur dia 20 tahun. Dia menghadiahkan anak kepada Rasulullah. Siapa dia? Ummu Sulaim. Anak dia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, anak Abu Talhah radhiyallahu anhu mengadu kesakitan apabila beliau berangkat keluar kota, anaknya meninggal dunia. Apabila Abu Talhah pulang, beliau berkata, apa yang terjadi kepada anakku? Ummu Sulaim, ibu kepada anak itu, mengucapkan dia lebih tenang, yakni meninggal daripada sebelum ini. Lalu Ummu Sulaim menyiapkan makan malam dan Abu Talhah menikmatinya. Tapi dia tak cakap meninggal. Dia kata anak kita tu lebih tenang sekarang ni. Sebelum dia pergi keluar daripada rumah, pergi kerja ke, pergi kursus ke, pergi outstation, anak dia tu sakit. Kemudian bila dia balik, dia tanya kepada isteri dia, anak kita macam mana? Dia kata anak kita okey, anak kita tenang sekarang ni. Tapi dia tak cakap anak dah meninggal. Lalu Ummu Sulaim menyiapkan makan malam dan Abu Talhah menikmatinya. Dia boleh relax lagi. Anak dia dalam bilik dah meninggal dah. Tapi dia masak, dia jamu suami dia makan. Ini di antara ciri-ciri isteri yang solehah. Kalau kita dengar ni tuan-tuan, di sebalik pengajaran cerita anak meninggal ni tadi, di sini juga nak menceritakan ciri-ciri isteri yang solehah. Bila suaminya balik daripada kerja, penat, kepalanya serabut, jangan dipening-peningkan lagi. Jangan cerita masalah. Ni cerita macam-macam. Abang balik lambat lagi tu gini, kita ni banyak masalah itu ini semua nak direpotnya. Tapi tak, dia layan suami dia. Dia masak. Kemudian dia jamu suami dia makan. Kemudian Ummu Sulaim berhias dengan hiasan yang terbaik. Dah selesai makan, dia make up pula. Make up muka, baju pun tukar apa semua. Lalu mereka, yang ni nak sebut pun tak gamak, tapi dia tulis. Lalu mereka bersetubuh. Ataupun dalam bahasa Arabnya berjimak lah. Ni pun kadang-kadang ada orang buat lawak juga. Dia kata saya ni musafir. Kan? Jadi bolehlah saya berjimak katanya. Mana boleh boleh tu boleh juga, tapi berjamak maknanya solat jamak, bukan solat jimak. Tu kadang-kadang tersilap sebut dia punya baris, patut baris atas, tapi dia sebut baris bawah. Lalu mereka bersetubuh. Selepas Ummu Sulaim mendapati suaminya puas, beliau berkata, tuan-tuan janganlah bayang-bayang sangat, dengar je lah cerita ni kan. Jadi lepas habis mereka makan bersama, kemudian dia kata apa dia? Selepas suaminya puas, dia kata, wahai Abu Talhah, apa pendapat kamu sekiranya satu kaum memberikan pinjaman kepada ahli keluarganya, kemudian dia meminta semula pinjaman itu, adakah patut mereka menolak? Abu Talhah menjawab, tidak. Lalu Ummu Sulaim berkata, sabarlah dengan kematian anakmu dan haraplah ganjaran daripada Allah. Cara tu
Macam mana cara tu. Bukan dia terus-terus. Macam baru ni lah kita dengar cerita Syuaib. Syuaib Sepahtu tu lah. Kan, yang kematian isterinya Siti Sarah Raisuddin. Anak-anaknya tak tahu lagi. Ya, isterinya meninggal lebih kurang pukul 5 suku ke 5:30 pagi. Kemudian dia selesaikan urusan jenazah sehinggalah pengkebumian. Tapi anaknya tak tahu cerita lagi ni. Bila dia balik rumah, dia dalam cerita dia tu lah, dalam live dia tu, dia kata dia sampai-sampai dia kalau boleh dia nak mengelak daripada jumpa anak. Tapi ada juga salah seorang daripada anak dia tu terserempak juga dengan dia. Lepas tu anak dia tanya, baby macam mana? Siapa entah lupa nama baby tu. Aish apa entah nama dia kan. Baby macam mana? Yang anak yang tu lah, yang baby yang dilahirkan tak cukup bulan tu, ketika Siti Sarah koma tu. Kan, baby macam mana? Lepas tu dia jawab apa ke, lepas tu dia terus masuk, naik atas mandi. Turun daripada mandi. Dia kata dia pun mandi lama. Tak tahulah berapa jam mandi. Lepas tu dia sempat pula cerita dalam live tu. Dia kata selama hari ni saya akan mandi dengan isteri saya. Isteri saya takkan mandi selagi saya tak mandikan dia. Sudah. Maknanya setiap kali mandi, dia mandi bersama tuan-tuan ya. Kita selalu dengar Rasulullah mandi bersama dengan isteri ni lepas bersama kan. Mungkin sekali-sekala je. Ini tiap-tiap hari mandi bersama. Agak-agak tuan-tuan mandi bersama lagi tak tiap-tiap hari? Tak lalu nengoknya pula ya. Ada yang kata tak lalu nengok ustaz. Dulu ialah rata je licin, sekarang ni dah getah sekerat banyak. Kan, nak kena striker dulu. Ada yang cakap macam tu pula. Baik, jadi kemudian dia pun turun. Masa tu dia rasa macam nak bagi tahu tak bagi tahu, nak bagi tahu tak bagi tahu. Kemudian mak mentua dia telefon. Maknanya mak Siti Sarah telefon, dia kata kamu kena kabur pada anak kamu, kena terus terang pada anak kamu, sebab anak-anak kamu tu dah besar, dah cerdik, dia menengok televisyen, dia menengok YouTube. Nanti dekat YouTube akan keluar juga cerita maknya dah tak ada. Lebih baik kamu terus terang aja. Kebetulan pula dia kata elok dia nak cerita, dia buka TV, terus keluar berita. Siti Sarah telah pun kembali. Jadi lebih kurang begitulah ceritanya tuan-tuan ya. Jadi Ummu Sulaim ni berkata kepada suaminya, kalau benda yang kita pinjam orang tu nak ambil balik macam mana? Abu Talhah kata kena pulang baliklah. Lalu dia pun berterus terang, sabarlah dengan kematian anakmu dan haraplah ganjaran daripada Allah. Sebenarnya anak kita yang saya kata tenang tadi dalam bilik tu, dia dah meninggal dah mati dah anak kita. Bertenang ya bang. Anas menyambung cerita. Lalu Abu Talhah marah dan mengatakan, tak habis lagi ceritanya. Ingat kan dah habis dah. Abu Talhah marah dan mengatakan, kamu Ummu Sulaim biarkan sahaja aku berjunub disebabkan persetubuhan. Kemudian kamu memberitahu aku tentang kematian anakku. Kemudian beliau pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perbuatan Ummu Sulaim dan berkata, semoga Allah memberkati malam kamu berdua. Masya-Allah, suami ni tadi marah pula. Ya, sudah dapat marah pula. Ni kadang-kadang perangai orang lelaki ni tuan-tuan ni, time dia ndak tu bukan main lagi. Ya, bila dah dapat, udah. Ya, jadi bukanlah nak kata sahabat Nabi ni perangai macam kita. Tapi nak ceritanya dia jadi marah ya, disebabkan dia terkejut. Rupanya anak dia sudah meninggal dunia. Kemudian bila diceritakan kepada Nabi, Nabi kata betul apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Itu cara yang betul. Maknanya ciri-ciri isteri yang solehah ya, nak bagi tahu suami sesuatu benda yang besar, yang mengejutkan ya, maka boleh tiru cara macam itu. Bukan kita terus-terus kita kata meratap ya. Ada setengah perempuan ya, bila suami dia balik dia terus teriak kan, menangis, berguling-guling kan, apa nak jadi dengan kita ni bang. Dia tarik-tarik baju dia, cari rambut dia, tarik rambut dia kan, dia meroyan lah istilahnya.
Itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada sahabat datang kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa tuan bersedih dengan kematian anak tuan?" Sebab Nabi sendiri kematian anaknya iaitu Ibrahim. Dalam satu riwayat menceritakan Nabi sedih ketika kematian anak lelakinya. Kemudian sahabat kata, "Ya Rasulullah, kenapa nak sedih-sedih? Bukankah tuan pernah cakap kalau kematian anak ni, kematian orang yang kita sayang ni, jangan bersedih?" Nabi kata, "Bila pula aku kata jangan sedih? Yang pernah aku cakap ialah jangan meratap." Jadi apa beza meratap dengan bersedih? Meratap ialah apa yang dilakukan oleh orang jahiliah. Bila berlaku kematian, mereka akan berguling-guling di atas pasir, mengoyak-ngoyakkan pakaian, menarik-narik rambutnya, sambil mulutnya akan berkata sesuatu yang menyalahkan Tuhan. Itu yang dilarang. Tapi adapun bersedih dengan kematian ahli keluarga kita, itu dibenarkan, diharuskan. Malah dituntut kita bersedih. Kan, takkanlah bila isteri kita meninggal kita senyum, kan, kita ceria, kita seronok, kita jemput pula orang masjid, jemput datang ke rumah saya kerana saya ada buat majlis kesyukuran. Orang masjid kata, "Bukan ke isteri baru meninggal siang tadi, bukan kesyukuran, tahlil arwah." Suami dia kata, "Bukan, memang kesyukuran. Saya memang bersyukur isteri saya mati. Dah lama saya tunggu, tak mati-mati. Akhirnya dia mati juga. Jadi saya bersyukur sangat." Itu memang tak lama tu. Tak lama lagi dia pula mati. Dah buang terbiat lah tu. Baik. Dalam rekod yang lain baginda berkata, "Ya Allah, berkatilah mereka berdua." Cuba tuan-tuan tengok apa yang terjadi selepas itu. Rupanya ada hikmah di sebalik apa yang isteri dia buat. Malam tu dia layan suami dia, dia bersama. Berkat daripada hubungan itu, selepas itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah. Seorang sahabat daripada kaum Ansar berkata, "Aku dapati kesemua 9 anaknya menghafal Al-Quran." Masya Allah tuan-tuan ya. Yang mati seorang, kan? Allah ambil seorang. Tapi yang keluar lepas itu 9 orang. Jadi Allah ambil seorang, tapi Allah ganti 9 orang. Macam cerita ni lah pula, saya teringat cerita Saidina Ali. Bila ada orang miskin datang nak minta makan, dia cari buah delima kalau tak silap. Dia cari buah delima pasal isterinya Fatimah mengidam, dia tengah mengandung. Lepas tu dia bagi terus kepada orang miskin ni tadi sebiji buah delima, padahal dia ada sebiji aja. Patutnya bagilah suku ke separuh ke. Saat lagi balik isteri tanya, apa nak jawab? Tidur luar malam ni. Itu kalau kita punya fikir. Tapi Saidina Ali dia bagi semua. Bila dia bagi semua, balik tak ada apa, tangan dia kosong. Isteri dia tanya, "Wahai kekanda, mana buah delima yang saya mengidam tadi, dapat tak?" Saidina Ali kata, "Dapat sebiji, tapi dekat nak sampai rumah tadi ada orang miskin, dia lapar, saya bagi dia semua." Kemudian isteri yang solehah dia jawab apa dia? "Wahai kekanda, apa yang kita bagi itulah milik kita di sana. Yang ada pada tangan kita belum tentu milik kita." Masya Allah. Itu jawapan isteri yang solehah. Agak-agak isteri kita jawab macam tu tak? Apa? Dia cekak pinggang. Kan? Mukanya merah, telinga keluar asap. Dia tutup pintu, gedegang. Kita tidur luar malam tu. Jadi tak lama lepas itu datang budak ataupun dipanggil ghulam, budak suruhan. Dia datang bawa 9 biji buah delima. Kemudian Saidina Ali kata, 9 biji aja, mana lagi sebiji? Budak tu kata, "Teng-teng." Rupanya budak tu sorok. Dia sorok. Kenapa Saidina Ali boleh tahu mana lagi sebiji? Kesemuanya ada 10 biji. Kerana ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bila kamu bagi 1, Allah ganti 10. Maknanya kita jangan risau. Cerita sedekah, infak, wakaf ni, kalau siapa bagi 1, ataupun kita katalah RM1, Allah akan ganti 10 kali ganda, RM10. Kalau kita bagi RM10, Allah ganti RM100.
Ya, tapi jangan cek dalam poket. Memang tak jumpa lah. Itu namanya silap mata. Allah akan ganti dalam bentuk yang lain. Yang mungkin lebih besar nilainya daripada RM100. Ya, Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Jadi lebih kurang itulah ceritanya. Ya. Anak seorang meninggal. Malam tu bersama. Ya, dia sabar, dia reda. Kemudian Allah ganti dengan 9 orang anaknya yang menghafal Al-Quran. Beliau maksudkan anak-anak Abdullah itu adalah pengabulan doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya Allah berkatilah mereka berdua. Macam kita tuan-tuan ni kalau pergi kenduri kahwin kan, apa yang kita cakap ataupun kita ucap ataupun kita doa kepada pengantin, ke datang saja je, datang melantak aje, datang makan je, lepas tu balik bawa bunga telur. Mana ada, tadi saya dah bagi dia RM10 lah dalam sampul. Kira berbaloi ni dapat bunga telur. Jadi yang sebaik-baiknya ialah kita mendoakan kepada pengantin. Antara doa yang selalu kita dengar dan dah dijadikan lagu ataupun nasyid, ya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nampak sangat lari pitching. Kan tak sedap. Lagu tu jadi rosak pula. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberkati kalian berdua, wa baraka alaikuma, memberkati kalian berdua. Ulang sekali lagi. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan menghimpunkan kalian berdua dalam kebaikan. Itu yang sepatutnya kita doakan. Ya, tapi ramai yang kata, ustaz saya tak reti Arab katanya. Doa bahasa Melayu pun tak apalah, ya. Ya Allah berkatilah mereka berdua, ataupun semoga Allah memberkati kalian berdua. Tapi kalau yang Arab ni itulah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Doa. Macam kita pun tuan-tuan ya, selain daripada macam kita jumpa budak-budak kan, di antara sunnah Nabi ialah gosok kepala. Kita sunnah kita ialah luku kepala budak. Kan, kita suka luku kepala budak kan. Nabi gosok kepala budak-budak. Sambil gosok kepala, sambil doa. Ya, antara doa yang pernah Nabi doakan kepada seorang sahabat waktu dia kecil, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud, ataupun dikenali sebagai Ibnu Mas'ud. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Itu antara doa yang baik kalau kita mendoakan budak-budak. Kan, kita doakan anak kita ke, cucu kita ke, anak orang ke, cucu orang ke, nama kata budak-budak, selain daripada kita gosok kepala, kita bagi dia cekelat, ya, kita doakan dia. Itu yang baik, itu yang paling terbaik. Baik. Lihat betapa hebatnya kuasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila meresap ke dalam hati seorang mukmin. Keajaiban dapat terjadi kerana imanlah yang mengubah seorang yang lemah menjadi kuat, takut menjadi berani, bakhil menjadi dermawan, dan orang yang tidak sabar menjadi penyabar. Jadi kesimpulannya dia kata apa dia? Apapun tarbiyah pendidikan, masukkan iman dahulu, ya, ke dalam dada, ke dalam diri. Macam kita nak didik isteri, nak didik anak, ya, nombor satu ialah masukkan ke dalam hati, ke dalam dada mereka iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu yang kita masukkan dahulu. Kemudian barulah kita suruh mereka melakukan amal, solat, puasa, zakat dan seumpamanya. Maka barulah mereka akan mudah melaksanakan perkara-perkara tersebut apabila mereka telah yakin, mereka telah percaya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu penting untuk ibu bapa dan penjaga menjadikan keimanan dan keyakinan sebagai perisai diri mereka, sehingga apabila ditimpa musibah
mereka mampu bersabar. Macam sekarang ni tuan-tuan, macam mana kita nak cerita dekat anak kita pasal corona ni, kan? Dulu masa awal-awal PKP dulu adalah mereka hantar WhatsApp tu kan. Itu pun dah banyak kali orang cerita dah. Gambar corona tu tak nampak. Mata kasar tak boleh nampak. Kemudian dibesarkan imejnya menggunakan teropong ajaib. Namanya teleskop lah gambarnya. Dibesarkan. Sehinggalah sampai saiz imej dia berapa entah, leleh keluar gambar rambutan. Jadi nak menunjukkan corona tu dia macam berduri pada, macam berbulu pada. Dia macam itulah rupa dia. Tetapi walaupun mata kasar tak nampak, dia kecil, makhluk halus, dia boleh memudaratkan, tetapi dengan izin Allah. Yang itu nak kabur. Dekat anak-anak kita, dia boleh memudaratkan, dia memang jahat. Virus ni dia jahat. Tapi dia memudaratkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak kena pun. Tak kena pun COVID tu. Sebab ada orang tak jaga SOP pun. Tak kena pun. Tak pakai mask pun. Tak jaga jarak pun. Tak mandi pun. Makan pun benda kotor-kotor. Main kutip-kutip je. Tidur pun merata-rata. Tapi dia elok je tak kena. Kita yang tak jumpa orang dah 2 bulan. Ada dekat Facebook tu saya baca. Dia tak jumpa orang 2 bulan. Dia bekerja daripada rumah. Lepas tu saya tengok ada orang komen. Mungkin dia kena tu disebabkan barang-barang online yang dia order. Kemudian bila sampai barang online tu ada virus. Ataupun orang yang menghantar tu ada corona, ada COVID. Sebab itu dia kena. Dia kata tak ada. 2 bulan ni saya tak order pun barang katanya. Saya tak jumpa orang pun. Tapi boleh kena juga. Lepas tu keluar pula berita yang baru ni kata tak jumpa orang pun boleh kena. Tak bersalam dengan orang pun boleh kena. Sebab varian yang baru ni dia melalui udara. Dia lagi ganas. Linteh aja depan rumah pun kena. Ya Allah. Jadi nak ceritanya, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, benda tu tak berlaku. Maka sebab itu kita kena kabarlah kepada anak dan keluarga kita. Di antara pendinding kita selain daripada SOP, pakai mask, jaga jarak, cuci tangan, kita juga kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berdasarkan hadis disebutkan doa ini sangat-sangat hebat tuan-tuan. Yang kita selama hari ini meremehkan doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan otak kepada ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu ialah senjata orang-orang yang beriman. Kita mungkin tak ada alat yang canggih, tetapi kita sebenarnya ada doa yang lebih hebat daripada senjata yang canggih itu. Maka sebab itu keluar saja daripada rumah, jangan lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi kata baca 3 kali. Kalau baca 3 kali, nanti Allah pagar kita, Allah dinding kita daripada sebarang musibah. Tapi ada yang kata, Ustaz, saya ni doa dah berbuih saya baca. Kena juga katanya. Pula. Kadang-kadang ada orang kata, saya doa dah berbuih katanya. Berdoa sampai berbuih-buih mulutnya. Kan? Punya banyak dia berdoa. Gamaknya sambil berdoa tu, sambil dia makan sabun gamaknya. Tapi nak ceritanya dia dah banyak kali berdoa, tapi kena juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama, bersangka baiklah. Allah izinkan kena tu kerana berdasarkan hadis juga. Nabi kata siapa-siapa sakit terkena duri, maka kesakitan yang kena duri itu menghapuskan dosanya. Kalau sakitnya lebih teruk daripada kena duri, lagi banyak dosanya dihapuskan, lagi banyak pahala dia akan dapat, dan lagi tinggilah darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun, kena ke tak kena ke, sabar ajalah. Sebab berdasarkan hadis juga, Nabi kata ajaban li amril mu'min, sangat mengkagumkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini ada 2 sifat. Yang pertama, apabila diberi nikmat, syakara, dia akan bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, sabara, dia akan bersabar. Maka orang beriman, dia akan relax dan bertenang. Apa keadaan yang dia hadap, dia akan bertenang. Dia tak akan ambil tindakan membunuh diri.
Ya, ada ke orang kampung pasir ni yang rasa-rasa macam nak bunuh diri? Ustaz, saya tak adalah sampai bunuh diri, saya cuma angkat bendera putih aja. Ya. Tu pun kira teruk dah tu, parah juga. Kalau adalah di kalangan jiran-jiran kita lah tuan-tuan ya, yang angkat bendera putih, sebenarnya kita kena rasa malu dengan diri kita kerana kita tak membantu dia. Ya, kerana kita ya, tak dapat membantu dia sampai terpaksa dia angkat bendera putih, dia surrender dah. Ya, dia tak ada pendapatan, dia tak ada makan sampai dia angkat bendera putih. Tapi kalau dia angkat bendera biru ke, hijau ke, merah ke, dalam waktu sekarang ni, itu mungkin maksud lain kot. Kan? Tapi kalau dia angkat bendera putih tu, yang kita faham ialah dia surrender. Sebab berdasarkan hadis, Nabi kata, tidak sempurna iman kamu apabila kamu tidur dalam kekenyangan sedangkan jiran kamu kelaparan. Kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, rupanya ada jiran kita lapar, maka Nabi kata tidak sempurna iman kamu. Maka sebab itu kita kena tengok-tengoklah jiran-jiran di sekeliling kita ada ke yang angkat bendera putih. Ya, tapi mungkin sekarang ni ada yang angkat bendera lain lah kot. Kan? Pasal tahniah lah tuan-tuan dapat PM baru ya. Baik, sekian dimaklumkan. Apabila anak meninggal dunia, mereka tidak merungut. Malah mereka berkata, sesungguhnya apa yang diambil daripada kami itu milik Allah. Begitu juga apa yang diberi adalah miliknya. Setiap sesuatu di sisinya adalah ditentukan mengikut tempoh yang dikhaskan. Maka kamu perlu bersabar dan mengharapkan ganjaran Allah. Teringat kepada suatu hadis, Nabi kata apa dia? Siapakah orang yang betul-betul sabar? As-sabaru fi sadmatil ula. Orang yang betul-betul sabar ialah pada pukulan pertama. Apa maksud pukulan pertama? Maknanya bila dapat sahaja berita kematian, dia akan bersabar, dia akan bertenang. Itu orang yang betul-betul sabar. Ya, tapi kalau selepas dia dah meroyan, dia dah meratap, dia dah berguling, ya, dia dah maki hamun, lepas tu baru orang kata, sabarlah yuk. Sabar yuk. Ya, urut dada dia, urut belakang dia, sabar yuk, sabar yuk. Baru dia bersabar. Yang itu tak betul-betul sabar. Ya, bukan sabar yang original. Yang betul-betul sabar, as-sabaru fi sadmatil ula. Sabar pada pukulan yang pertama. Kena-kena tu dia terus sabar. Itu yang betul-betul sabar lah. Ya. Saya teringat waktu saya belajar dulu, ada kawan saya yang meninggal dunia waktu belajar. Ya, masa tu umur dia sekitar 20 tahun ke 21 tahun. Masa belajar di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Negeri Perak. Hari itu adalah hari Jumaat, hari terakhir dia tasmik. Dia panggil mentasmik, memperdengarkan bacaan dia kepada guru. Ya. Hari itu hari last, dia khatam 30 juzuk Al-Quran. Kemudian tengah hari Jumaat tu dia tidur, terus tidur, tak bangun-bangun dah. Ya, kemudian bila kita maklumkan kepada ayah dia, orang selama, ayah dia pun datang. Ya, ayah dia datang, relax aja, bertenang aja, kan, senyum aja ayah dia. Kan, nak kata senyum sangat tu tidaklah, tapi dia nampak wajah dia bertenang lah. Ya, inna lillah, kata ayahnya, wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang daripada Allah dan kepadanya kita semua kembali. Jadi anak ni adalah pinjaman daripada Allah, dan bila Allah nak ambil balik, saya redalah, dia kata. Ya, nak buat macam mana? Baik, begitu kata-kata mereka sehinggalah mereka diberi ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala urusan dan keputusan. Selepas kita bersabar tu, bukannya sabar saja, rupanya dapat ganjaran, ya, dapat pahala. Sebab itu pahala ni kita tak nampak, kita kena yakin, kita kena percaya bahawasanya ada dosa dan pahala, ada syurga dan neraka. Macam mana nak dapat yakin tu? Ya, macam mana nak dapat percaya tu? Tu yang dipanggil iman. Ya, kita kena masukkan, kena tanamkan iman ke dalam diri kita. Dan iman kita ni dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Dia macam bateri. Ya, jadi kita kena cas
kita punya iman tu. Salah satu cara nak mengecasnya ialah dengan kita menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa mengecas iman kita. Salah satu juga caranya ialah dengan kita istiqamah solat berjemaah di masjid. Ya Allah, jadikanlah musibah dunia itu mudah buat kami. Jadikanlah kami redha dengan qada dan qadarmu, dan uruskanlah kami di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang mengurus, wahai Tuhan sekalian alam. Dah masuk waktu ke belum? Belum? 3 minit lagi. Oh, okey, dia kena berhenti kan? Isyak. Tak boleh lajak kan? Lajak sikit tak boleh. Okey, 3 minit lagi. Kita cuba berhenti 3 minit lagi. Tajuk, mendahulukan kepentingan Islam melebihi kecintaan kepada anak. Oh, bila bertembung pula antara kepentingan agama dengan cinta kepada anak, mana yang nak kita utamakan? Sebab itu tuan-tuan ni, dalam Islam dia ada yang dipanggil aulawiyat, keutamaan, yang mana lebih utama. Memang benar hati ibu bapa memiliki pelbagai perasaan yang jujur terhadap anak-anak. Jantung hati mereka iaitu perasaan kasih, sayang, lembut hati dan mesra. Normalnya macam itulah. Ibu bapa yang normal macam tu perasaan dia kepada anak. Tapi kalau ibu bapa tu kita dengar dia belasahnya anak, dia smackdownnya anak dia, dia setongkolnya anak dia pasal dia rajin tengok wrestling. Kan, dia jadikan anak tu bahan uji kaji. Dia smackdown, dia tiru macam The Rock. Dia lari sana, dia lompat atas anak dia. Kan? Macam kita ada tengoklah video-video yang tersebar tuan-tuan ni, dia rotannya anak dia. Kan? Dia rotannya memang kau-kau punya rotan. Kita pun tak faham dia ni bapak jenis apa, mak jenis apa ni. Namun demikian perasaan-perasaan ini tidak seharusnya melebihi sayang kepada jihad pada jalan Allah dan menyampaikan dakwah. Ini kerana kepentingan Islam lebih utama berbanding kepentingan-kepentingan yang lain. Macam kita dengar cerita masa raya korban hari itulah, Nabi Ibrahim AS, Allah perintahkan supaya sembelih anak dia. Itu perintah, arahan. Arahan daripada Allah, wahyu Allah. Yang ini anak, macam mana ni? Dah lah susah pula tu nak dapat anak. Nabi Ibrahim dapat anak ketika usianya dah lanjut, dah tua dah. Sehingga bila malaikat datang bertemu Nabi Ibrahim, bagi tahu dia nak dapat anak, dia kata, wahadha ba'li syaikha. Saya ni dah tua bangka dah. Tua dah, umur 90 tahun, dekat 100 tahun. Takkan nak dapat anak kot. Kata malaikat, betul, ini berita benar. Dah bunyi dah. Habis kan perenggannya. Kemudian bila Allah perintahkan, dia macam teragak-ragak nak bagi tahu pada anak dia. Leh-leh anak dia sendiri yang kata, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nescaya ayahanda akan mendapati saya sabar. Saya tak lari punya. Sebab ini perintah Allah. Itu pasal dia dapat anak yang soleh. Kan, kalau macam kita nak melaksanakan perintah Allah, kita nak sembelih anak kita, sedangkan anak kita tu tak soleh, memang confirm dia cabut lari punya. Kan, dia kata bapak aku dah gila dah, dia buat report polis. Tapi andai katalah benda tu berlaku pada hari ini tuan-tuan, ya, kata ulama, benda tu memang bukan wahyu. Sebab yang kata kita ni mana ada menerima wahyu. Kan, yang itu memang betul lah bisikan setan. Kalau adalah kita terdengar bisikan kata sembelih anak kamu, sembelih anak kamu. Ustaz, saya malam tadi dapat wahyu katanya. Maknanya itu bukan wahyu, itu bisikan setan. Yang hanya menerima wahyu ialah para nabi dan rasul. Maka tak wajib kita melaksanakan. Sebab ada berlaku di beberapa tempat hari itu di Pahang ke apa, dia sembelih opah dia ke atuk dia. Dia keratnya 8 ke apa ke. Sebab dia kata saya menerima macam wahyu lah, macam dapat ilham. Jadi saya buat itu bisikan syaitan. Selain itu, membina sebuah masyarakat Muslim adalah tujuan hidup seorang mukmin, dan memberi petunjuk kepada kemanusiaan yang hilang adalah setinggi-tinggi usaha yang ingin dicapai oleh seorang yang bergelar Muslim.
Begitulah contoh teladan yang diberikan oleh perintis awal umat Islam, iaitu para sahabat, dan mereka mengikuti pemahaman para sahabat dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak mengenal perjuangan selain jihad pada jalan Allah, tidak menyampaikan apa-apa melainkan dakwah ke jalan Allah, dan mereka tidak ada tujuan hidup lain selain Islam. 2 baris lagi. Maka tidak hairanlah apabila kita mendengar dalam sejarah pemergian mereka secara besar-besaran dalam usaha menyampaikan risalah Islam dan menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Lebih daripada itu, mereka sanggup mengorbankan harta dan nyawa demi agama dan hanya mengharapkan syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit tazkirah ataupun perkongsian daripada kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak fil Islam, di dalam Islam. Baik, habis cerita kitab ni, kemudian sedikit pengumuman. Macam biasalah tuan-tuan ni, rasanya dah lama kot. Tuan-tuan ni dah lama kot tak makan buah Jadi malam ni kita bawa buah. Buah macam hari tu, tapi malam ini tak ada bagi makan buah free. Pasal ikut SOP takut nanti berebut-rebut. Jadi kalau ada yang nak beli buah oren, tapi bukan buah oren Mesir. Buah oren Mesir dah habis musim. Yang saya bawa ni buah oren South Africa. Walaupun yang tanam tu orang kulit hitam, tapi buah dia manis. Dia tak adalah pahit pula. Ustaz, orang Afrika tanam ni mesti pahit rasanya. Dia cuma kurang manis daripada Mesir. Setakat inilah saya jual buah ni, oren yang paling manis oren Mesir. Dalam dunia ni rasa nombor 1 oren Mesir. Tapi yang ni South Africa. Buah dia besar juga, sebiji RM3. Tapi malam ni saya buat promosi sikit. Tuan-tuan beli 7 biji, jangan beli lebih. Siapa beli lebih tak dibenarkan. Kalau beli lebih kena beli plastik lain. 7 biji, patutnya 7 kali 3, RM21. Tapi saya bagi less RM1 je lah. RM20. Jadi 7 biji, RM20. 7 biji, RM20. Orange South Africa. Rasalah. Nanti kalau orang tanya, pernah ke makan orange daripada macam-macam negara lah kan. Kita kata walaupun tak pergi, tapi aku dah makan lah. Kemudian saya ada bawa apple juga. Apple New Zealand. Harga dia sama juga. RM3 juga, tapi kalau beli 7 biji RM20. Rangup manis, orange apple New Zealand. Kemudian satu lagi anggur daripada Mesir, anggur merah daripada Mesir, satu bekeh RM15. Kemudian kalau ada yang kata tak bawa duit, nak bayar kemudian pun boleh, ataupun transfer online. Itu yang paling senangnya. Ada nombor akaunnya kan, boleh transfer terus. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya juga nak buka tawaran kalau ada siapa-siapa nak buat infak ataupun sedekah buah. Macam minggu lepas ada 3 orang. Seorang tu 2 orang dia beli anggur sekotak-sekotak, maknanya 2 kotak. Lepas tu dia kata sedekahlah kepada Mahat Tafiz ke masjid ke apa ke. Jadi untuk tuan-tuan malam ni, maknanya saya baru hari ni sampai buah tu, tak merasalah. Kalau kata kuliah yang kedua ketiga, mungkin dah ada orang lain yang sedekah. Jadi kita sampaikanlah yang orang sedekah tu. Kemudian ada seorang makcik, dia sedekah apple sekotak, orange sekotak kepada Mahat Tafiz. Kemudian saya tanyalah, ada ke Mahat Tafiz yang buka masa PKP ni? Dia kata ada. Kan? Lepas tu dia pun bagi tahu lah saya, Mahat Tafiz mana? Rupanya Mahat Tafiz dekat Batu Kurau. Mahat Tafiz Dr. Azhar. Kan? Dr. Azhar yang klinik Az-Zahra tu, dia punya Mahat Tafiz dia buka. Jadi siapa-siapa nak infak buah kepada Mahat Tafiz pun boleh juga. Nanti saya tolong sampaikan, ataupun tuan-tuan sendiri sampaikan. Baik, kenapa offer sedekah ni? Sebab kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang sakit, Nabi kata ubatilah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Cuma dia punya kaedah, ulama kata kena betulkan. Maksudnya macam mana? Masa kita nak sedekah, kita kena niat.
aku sedekah buah ke, duit ke, apa ke, dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit ayah saya. Kena betulkan niat. Niat sedekah untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kita sedekah saja, tak ada niat, dapat pahala. Pahala sedekah. Tetapi yang ini khas. Niat sedekah untuk menyembuhkan penyakit. Nabi kata, ubatilah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Jadi saya buka tawaran untuk sedekah buah-buahan. Kalau siapa nak bagi RM50, RM100 ataupun nak beli sekotak, nanti saya tolong hantarkan ke mana tempat yang tuan-tuan hajatkan, ataupun tuan-tuan sendiri hantarkan pun boleh. Itu cara dia. Baik, apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.